Takut nanti suara tak clear. Okay, saya harapkan bila pakai ni dia akan clear sikit lah. Ya. Okey, clear ke? Baik ya. Kalau tak clear, mohon berikan komen nanti ya. Baik. Jadi apa jua yang Allah ciptakan ke atas kita ni untuk kita manfaatkan di atas muka bumi ni, semuanya adalah diharuskan, semuanya adalah dihalalkan. Jadi dalam hal ini kita ambil dulu semua sekali, tak kira apa jua pun yang Allah ciptakan. Okay, alhamdulillah clear. Apa jua yang Allah telah ciptakan di atas muka bumi ini, semuanya kita pegang dulu, dia adalah diharuskan. Itu asas prinsipnya. Tiada yang haram melainkan jika ada yang nas yang sahih dan jelas daripada syariat yang menetapkan pengharamannya. Jadi dalam hal ini, kalau ada yang mengatakan ianya haram, kena bawa dalil yang mengatakan ianya adalah haram. Sebab asal kejadian apa jua pun yang Allah ciptakan adalah di atas muka bumi ini, semuanya diharuskan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Kan dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dan dialah ini Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di muka bumi ini, semua sekali yang ada. Maknanya Allah yang menciptakan. Jadi kalau dalam hal ini Allah menciptakan, mestilah banyak yang diberi manfaat kepada insan, kepada makhluknya. So kalau ada yang haram, maka dia akan datangkan dengan nas yang mengharamkan. Contoh kita katakan bahawa katakan arak itu adalah haram, maka ada nasnya, ada nas yang mengharamkan arak itu, kan, yang mana Allah telah turunkan dalam surah Al-Maidah ayat 90, innama harrama alaikumul sesungguhnya Allah telah mengharamkan, yakni khamar, innama sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak dan juga judi dan juga sembah berhala, kan. Tenun nasib ini dia merupakan rizsun min amal syaitan, yang merupakan najis yang merupakan amalan syaitannya itu. Saya lupa dia punya ayatnya, ayat. Tapi dalam surah Al-Maidah ayat 90 itu. Baik. So dalam hal ini kita ambil dulu kaedahnya ialah apa yang Allah turunkan di atas muka bumi ini adalah yang halal, yang diharuskan. Dan juga firman Allah dalam surah Al-Jathiyah ayat 13, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan dia memudahkan untuk, yakni faedah dan kegunaan kamu, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi ini sebagai satu rahmat pemberian daripadanya. Maka semua yang Allah ciptakan ini adalah disebut sebagai rahmat. Sebab itu dalam tafsir fi zilal Al-Quran yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat dan surah Al-Baqarah ayat 29 tadi, sebagaimana yang saya bacakan, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, itu Said Qutb sebutkan apa? Kata-kata untukmu, maknanya dialah yang menjadikan untukmu. Lakum itu khalaqalakum, dijadikan untukmu, itu maksudnya mempunyai makna dan juga saranan yang sangat mendalam. Ianya merupakan satu kenyataan tegas bahawa Allah menciptakan makhluk untuk satu tujuan yang amat besar, iaitu Allah jadikan insan untuk menjadi khalifah di bumi yang dapat memiliki segala apa yang ada padanya
dan bertindak aktif di sana. Maknanya Allah menciptakan semuanya ini kepada siapa, manfaatnya baliklah kepada insan, kepada kita lah. Ini yang dia sebagai khalifah. Ini ja'alun fil ardi khalifah. Sebenarnya Allah menjadikan di atas muka bumi ini kita ni sebagai khalifah, ya. Yakni nikmat Allah terhadap manusia yang dibangkitkan dalam ayat ini bukan semata-mata pengurniaan segala isi bumi kepada mereka. Di samping nikmat itu ialah menguasai segala isi bumi dan mengurniakan nilai yang lebih tinggi dari segala kebendaan, yakni nikmat pelantikan menjadi khalifah yang mengatasi pemilikan dan juga pengambilan faedah yang besar. Jadi Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan semua perkara ini sebagai satu nikmat kepada siapa? Kepada kitalah insan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau nak dihitung segala nikmat-nikmat Allah ni, la tuhsuha, tidak akan terhitung. Banyak nikmat-nikmat Allah ni. Maka sesiapa yang dapat nikmat Allah ini, maka yang tak lain, yang tak bukan, dia haruslah mesti kita mensyukuri, syukur atas nikmatnya, kan. Nikmat sihat, nikmat rasa lapang, kan. Sekarang ni bila PKPD dan juga ada yang kena karantin, maka barulah kita dapat nikmat kebebasan. Sebelum ni kita dah bebas, kita tak rasa nikmat bebas sebab kita dah biasa bebas. Bila kena PKP ni, kena karantin, barulah kita dapat nikmat, rasanya itu nikmat kebebasan. Boleh pergi sana tanpa sekatan, kan. Hari ni nak keluar pun boleh, seorang, dua. Sebelum ni kita keluar dengan ahli keluarga, melancong, bershopping. Maka dalam hal ini kita hilang tu semua. Barulah kita dapat tahu nikmat yang sebenar, kan. Nikmat yang sebenar, ya. So dalam hal ini kaedah ni mudahlah. Kaedahnya iaitu apa yang Allah ciptakan ini semuanya dalam keadaannya yang bagus semuanya, untuk kita nak ambil dia punya manfaatnya. Maka semuanya dah diharuskan, ya. Baik, ya. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat bahawa dia punya kaedah asal dia al-aslu fi asya al-ibahah. Asal suatu perkara itulah diharuskan hatta yadurul dalil, melainkan datang nas ala tahrimi atas pengharamannya. So itu dia punya kaedah yang kata semua yang Allah berikan ini adalah diharuskan. Jadi kepada orang yang nak mengatakan haram itulah yang kena buktikan ianya adalah haram, kan. Kalau kami yang dalam nak memberikan sijil halal ini, dia mempunyai kaedah yang lain pula, sebab nak memberikan status halal, ya. Kalau tak berikan status halalnya, maka kita ambillah kaedah lagi belum ada buktinya ianya adalah diharamkan, maka ianya adalah diharuskan, kan. Ataupun kita lihat hari ini kaedah yang boleh juga kita guna pakai kalau yang dibuat oleh orang Islam, kan. Produk yang dibuat oleh orang Islam, maka kita anggaplah ianya adalah halal selagi mana ianya belum dibuktikan ianya adalah ada jelas perkara-perkara yang boleh mendatangkan pengharamannya, itu barulah boleh dikatakan haram, ya. Tetapi kalau kata orang bukan Islam, restoran orang bukan Islam, dah memang jelas-jelas ianya adalah orang bukan Islam, maka untuk nak menjaga kita punya kewarakan ini, maka kita letakkanlah orang yang restoran bukan Islam ini haram dulu. Senang, restoran orang bukan Islam ni haram dulu sehingga ada buktikan yang mengatakan ianya adalah halal. Contohnya apa? Contohnya mungkin adanya logo halal, mungkin ada orang Islam di situ, ada bukti-bukti yang mengatakan ianya adalah halal, maka kita bolehlah ambil ianya sebagai sesuatu yang halal, Baik, ya. Jadi inilah yang dipegang, yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ya. Baik. Kemudian
mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menciptakan semua barangan ini untuk memudahkan manusia serta dikurniakannya buat mereka semua ini, ya. Kemudian diharamkannya kepada manusia dari semua barangan itu dengan tetap menjadikannya haram pula kepada mereka. Jika demikian, apa hikmahnya ianya diciptakan untuk manusia menikmatinya? Kan? Yalah, kalau kata Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memberikan benda itu sebagai benda yang haram, ya. Banyak buat benda yang haram pula. Jadi dalam hal ini Tuan Kitab mengatakan bahawa apa hikmahnya ianya diciptakan untuk manusia, kan? Jadi oleh kerana itulah kita lihat ianya bertentangan dengan akal kita bahawa kita buat Allah telah menciptakan kita, mestilah Allah akan sertakan semua perkara-perkara yang boleh menghidupkan kita, perkara-perkara yang boleh kita dapat nikmat daripada yang telah Allah ciptakan, bahan-bahan yang lainnya. Tetapi sebenarnya Allah hanya mengharamkan sebahagian dari barangan tersebut. Maknanya sikit je lah. Allah mengharamkan sikit je. Yang banyak itulah yang halal. Dengan adanya sebab dan hikmah yang akan kami jelaskan selepas ini. Jadi kalau kita dan nanti kita akan lihat prinsip-prinsip yang lain. Ada yang Allah haramkan berserta dengan sebab-sebabnya. Ada yang haram Allah haruskan dengan sebab-sebabnya. Sebab kita kena juga dalam ilmu fiqh ni, kita kena juga tahu tentang hukum wad'i ni, kan, kena juga tahu dia punya hukum-hukum tentang hukum wajib, harus, haram, makruh, sunat. Itu dalam masa yang sama juga kita kena juga tahu tentang hukum-hukum mengapa ianya haram, dan juga sebab apa ianya haram, dan juga haram untuk siapa. Itu maknanya kita juga kena belajar, ya, hukum-hukum itu, ya. Baik. Dengan itu juga lingkungan pengharaman dalam syariat Islam itu sangat sempit, malah lingkungan penghalalannya pula sangat luas. Ini kerana nas-nas yang sahih lagi jelas membawa tentang hukum pengharaman itu sangat sedikit. Di samping itu, mana yang tidak ada nas dari hal penghalalannya atau pengharamannya, maka dihukumkan tetap di atas hukum asalnya, yakni mubah, yakni dibolehkan atau dikategorikan dalam lingkungan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So dalam hal ini maksudnya yang Allah ciptakan itu semuanya kebanyakannya adalah yang harus, yang mubah, sikit saja yang haram, dan juga jika tidak disebutkan, jika tak diharamkan juga tak disebutkan benda ini ialah halal, maka disebutkan di sini adalah dalam lingkungan yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berdasarkan kepada satu nas hadis daripada Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi sebutkan, ma halallahu fi kitabihi fa huwa halal, wa ma harrama fa huwa haram, wa ma sakata minhu fa huwa afun, fakbalu minallahi afiyatah, fa innallaha lam yakun liyansa syai'a wa tala wa ma kana rabbuka nasiya. Apa sahaja yang dihalalkan oleh Allah dan kitabnya, maka ianya halal. Maka dalam hal ini, apa sahaja yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu kitabnya Al-Quran, ini halal, ianya halal. Wa ma harrama, maka yang diharamkan dalam kitabnya itu adalah haram. Wa ma sakata anhu, apa yang diamkannya, apa yang didiamkan, mana tak disebutkan, ini tak, yang ni halal pun tidak, yang ni haram pun tidak, tak disebutkan, maka ianya lah fa'fu, dimaafkan. Adanya kemaafan, afun itu. Inilah yang disebutkan, dan terimalah kemaafan itu daripada Allah, kerana sesungguhnya Allah tidak lupa barang sedikit pun. Kemudian
Rasulullah SAW membaca dan berfirman Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiadalah Tuhanmu akan lupa. Hadis riwayat Hakim dan beliau mensahihkannya. Begitu juga dikeluarkan oleh Al-Bazzar. Nah, so dalam hal ini sama jugalah kalau kita lihat bahawa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bertanyakan kepada baginda tentang hukum makan minyak sapi. Hukum makan minyak sapi. Ada juga hukum makan keju. Bila dulu disebut sebagai keju kan, sekarang ni disebut sebagai cheese lah, cheese hukum itu. Jadi ini adalah boleh kita ambil sebagai satu rujukan kan. Maka Salman Al-Farisi bertanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, boleh ke tak boleh ni nak makan cheese ni, dan juga bertanyakan tentang hukum makan keldai liar. Hukum makan keldai liar ni boleh ke tak boleh, kan? Maka dalam hal ini baginda pun jawab juga. Kita lihat bagaimana cara baginda Rasulullah SAW menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini kita boleh belajar kaedah kan. Ada yalah, kalau kata anak murid tanyalah, kalau kata cikgu kan, anak murid tanya, kadang-kadang kita tak jawab direct, jawab pertanyaan soalan balik. Kadang-kadang kita jawab secara umum saja kan. Kita boleh belajar sebagaimana yang dijawabkan oleh baginda Rasulullah SAW, ya. Maka apa jawab baginda? Al-halal ma ahallallahu fi kitabih. Halal itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya. Kalau dalam Al-Quran kata haram, babi haram, bangkai haram, yang kata mati ditanduk juga haram, sembah berhala haram, tenung nasib juga haram, termasuklah kata riba, rasuah itu juga haram, kan, berzina itu juga haram, mencuri juga haram. Jadi apa yang telah dijelaskan secara qati' jelas dalam Al-Quran, maka ianya adalah haram. Kemudian Nabi sebutkan wal haram ma haramallahu fi kitabih. Haram itu apa yang telah Allah haramkan dalam kitabnya. Jadi halal pun disebut, haram juga ianya dah sebut. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma afalakum. Kan, apa yang didiamkannya itu fa huwa mimma afalakum, itulah yang dimaafkan buat kamu. So dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. So dalam hal ini Rasulullah enggan menjawab persoalan tentang bahagian-bahagian kecil ini. Maka Nabi tak direct jawab kepada pertanyaan Salman Al-Farisi ini kan. Sebab dalam hal ini Salman Al-Farisi bertanyakan, boleh ke tak boleh ya Rasulullah makan minyak sapi ni, keju ni, keldai? Tak, maknanya Nabi jawab secara umum je, tak jawab direct kepada pertanyaan Salman Al-Farisi. Sebab tu Dr. Yusuf Al-Qarawi sebutkan, ya, dalam hal ini Nabi enggan menjawab persoalan tentang bahagian yang kecil-kecil ni, bahagian yang teknikal ni, ya kan. Macam juga kita lah kan, kalau kata menteri ke PM kita kan, dia hanya bercakap bab yang melibatkan polisi negara, polisi kementerian kan, ketua pengarah KSU, lebih kepada itu. Bab yang kata Fi-Fi ni, berapa estate ni, kita lah orang-orang bawahan kan, macam juga Tuan Haji Ruska contohnya, dia lah yang duk buat, yang duk jawab tentang yang teknikal ni. Yang soal kata polisi, polisi tu orang hak yang besar lah kan. Macam juga kita kata macam pengurusi surau, katakan pengurusi surau, dia hanya memikirkan bagaimana nak mengimarahkan masjid kan. Maknanya kena fikir hal yang besar. Macam kata nak cari penceramah sebetul, tu esko dakwah lah, contoh begitu, ya. Jadi dalam hal ini kita lihat bahawa malah baginda menyerahkan perkara ini kepada mereka untuk menentukannya. So benda-benda yang teknikal ini serahlah kepada orang yang ahli.
fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kena rujuklah, kena tanyalah benda-benda yang melibatkan yang kecil-kecil ni. Kan, yang contoh-contoh yang cheese kan, cheese tadi. Cheese ini kalau kita lihat dalam pembuatan cheese, dia perlukan rennet. Dia perlukan kepada rennet. Rennet ini adalah enzim yang diambil daripada perut anak haiwan. Yang paling banyaklah perut anak babi. Yang paling banyaklah perut anak babi. So nak tahu tentang bagaimana ianya di proses enzim ini diambil, kemudian proses di lab kan, dalam makmal ke, maka ia perlukan kepada orang yang expert, orang yang berkemahiran, orang yang membuat kajian dalam bidang ni, contohnya saintis, food tech ke sebagainya, orang lab ke, orang bio ke. Jadi dia orang inilah yang akan menentukan. Sebab tu bila perkara yang melibatkan contohnya kedai liar, contohnya keju tadi, maka kalau kita rujuk kepada fatwa lah, fatwa jelas sebutkan kalau ianya ambil daripada enzim tadi, rennet tadi, ambil daripada sumber haiwan yang haram-haram lah ya. Sebab memang juga banyak ambil daripada sumber babi ni. Kalau dia ambil daripada sumber haiwan yang halal, maka fatwa mengatakan ia hendaklah disembelih terlebih dahulu, mesti mengikut hukum syarak. So dalam hal ini nak tahu, kena rujuklah kepada orang yang arif. So dalam bab yang halal haram ni kena tanyalah kepada pihak yang berautoriti, pihak JAKIM contohnya kan. So baginda menyerahkan perkara ini kepada mereka untuk menentukannya sesuai dengan cara-cara yang dapat dirujuk tentang cara mengenal perkara yang halal, juga mengenal perkara yang haram. Itu jelas disebutkan. Oleh itu memadailah mereka mengenal apa yang diharamkan oleh Allah dan yang lain hendaklah dianggap halal yang baik ya. So kaedah nak mengenal perkara-perkara yang telah Allah haramkan itu ya. Baik ya. Dan juga kalau kita lihat di sini, perlu diingatkan di sini sesungguhnya asal mubah atau membolehkan itu tidak terbatas kepada barangan dan harta benda, tetapi meliputi semua perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk urusan ibadah, yakni yang biasa kita namakan sebagai adat kebiasaan dan juga muamalah. So bukan hanya bab yang berkenaan dengan ibadah, apa yang kita nak makan saja, termasuk juga dalam bab bermuamalah, bab jual beli kan, kita nak membeli barang secara online kan, kaedah nak jual beli, hutang kita bayar ke tidak, termasuk jugalah dalam adat uruf ni kan. Walaupun kita lihat bahawa adat atau muhkamah, maknanya adat itu boleh juga jadikan hukum. Tapi kalau kata adat hukum uruf yang sahih ke uruf yang fasid? Kalau uruf yang sahih, uruf adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syarak, maka ianya adalah boleh kita ambil banyak kan. Kalau ada adat yang boleh kita terima pakai. Kalau adat yang fasik, adat yang bertentangan dengan hukum syarak, maka kita haruslah kita tinggalkan adat ini, uruf ini yang bertentangan. Walaupun adat kebiasaan ini kita buat kan. Adat itu memang kita buat ya. Baru ni bila saya tegur ketika kurban lah, ketika sembelihan kurban kan. Apabila kita sembelih ni, apabila berlaku kepada tukang sembelih ya. Bila kita sembelih, okeylah sembelih, dan menjadi budaya dan juga adatnya, tukang sembelih akan lap pisau ini kepada lembu tu. Lembu kan, lembu dia lap pisau, dia lap kan. Memang saya tengok kebiasaannya lah, agak lama lah orang yang duk buat begini ya. Jadi saya kata bahawa apa tujuan untuk lap tu?
Tak ada pun mana-mana kitab fiqh yang duk sebut bahawa pisau lap pada kulit tu. Ya. Yang ada bersihkan pisau ni. Bersihkan pisau. Bersihkan pisau ialah bersih dengan air. Sebabnya darah yang terkeluar yang kena pisau itu dianggap sebagai darah yang najis. Mengapa benda yang najis itu kita nak lap pula kepada haiwan yang kita sembelih? Ya? Mengapa kita tak basuh terus? Kan? Janganlah kita lap pula di haiwan tu. Ini sesuatu yang tidak kenalah. Walaupun dianggap sebagai satu petua, orang kata petua. Jadi petua ni yang najis tak dianggap sebagai petua ni. Ya. Ataupun kita lihat budaya-budaya kan yang kata golek buah nyo kan kena untuk nak tahu sama ada anak ni lelaki ke perempuan ya. Jadi adat-adat budaya yang tidak disebutkan dalam hukum dan juga dia malahan bertentangan dengan hukum syarak ni, so kita jangan buatlah, yang tidak bertentangan ya, walaupun tidak ada nas yang kata melarang tapi tidak ada hukum yang mengharamkannya, maka kita boleh buat ya. Maka perkara yang asal pada semua ini adalah tidak haram dan tidak terikat dengan sesuatu hukum kecuali jika memang sudah diharamkan oleh syariat dan ditetapkan hukumnya. Memang hukum tu jelas dah kan, yang kata bahawa minum arak, benda-benda yang berkaitan dengan arak itu memang hukumnya adalah haram ke mana pun haram ya. Ataupun juga yang kata rasuah itu ke mana pun ianya adalah tetap hukumnya haram walaupun dia tukar nama tukar nama kepada apa, tukar nama kepada komisen ke apa juga pun juga jangan dianggap sebagai rasuah ya. Dan juga riba ya, siapa yang terlibat dengan riba juga begitu ya, hukumnya telah pun ada. Sama juga seperti berzina ya, mencuri kan, mengambil hak orang lain kan, secara batil, secara yang tidak sah ya. Jadi dalam hal ini hukumnya itu telah pun ada ya. Adat-adat ni adat-adat yang tidak bertentangan dengan hukum tu ala kulli hal diharuskan ya. Baik. Ayat yang kalau kita lihat ayat yang Allah sebutkan laqad salalakum ma harrama alaikum ya. Sesungguhnya Allah telah menerangkan ya. Laqad fassalalakum ma harrama alaikum. Sesungguhnya Allah telah menerangkan satu persatu kepada kamu apa yang diharamkannya atas kamu. Surah Al-An'am ayat 119. Ayat ini bersifat umum pada semua barangan dan perbuatan. Oleh itu ianya berbeza dengan urusan ibadah ya. Urusan ibadah ia berbeza dengan urusan ibadah ya. Kerana yang demikian itu adalah dari perintah agama yang harus dipelihara, yang tidak ditetapkan kecuali menerusi jalan wahyu daripada Allah. Dalam masalah ini terdapat sebuah hadis Nabi SAW yang sahih, iaitu man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Sesiapa yang membuat sesuatu cara baru dalam urusan kami yang tidak ada asalnya, maka ianya adalah ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. So dalam hal ini ada dua kaedah ya. Maknanya kena lihat dia adalah sama ada dalam keadaan ibadah, perbuatan yang kita ini untuk kita beribadah kepada Allah SWT ataupun tidak. Contohnya dalam bab-bab yang kata adat kebudayaan yang lain ya. So dalam hal ini kalau ianya berkaitan dengan perbuatan ibadah, maka kalau Nabi tak sebut, yang inilah yang diingatkan, man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fawarad. Siapa yang membuat, maknanya buat ibadah yang dibuat-buat, yang ditambah-tambah, yang bertentangan,
maka ianya adalah ditolak, ya. Baik. Ini kerana hakikat agama itu bertumpu kepada dua perkara, ya. Pertama, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Nak tak nak, mau tak mau, itulah yang kita sembah, ya. Yang keduanya, tidaklah seorang itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala melainkan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. So tegasnya, sesiapa yang mengada-ngadakan ibadah sesuka hati, walau bagaimanapun dua cara pun, maka ia adalah sesuatu kesesatan yang mesti ditolak. Contohnya, kita nak sembahyang isyak ni, ada 4 rakaat, kan? 4 rakaat ni kita nak tambah, buat tambah pula, kan? 4 rakaat ni sikit sangat. Maklum lah, isyak ni kan lama, daripada pukul 8.45 sampai ke subuh pukul 6, lama. Kita buatlah 5 rakaat. Adapun juga subuh 2 je, tambahlah 3. So dalam hal ini jangan duk ditambah-tambah. Ataupun juga dalam bab berpuasa, kalau kata hari tasyrik, ayam tasyrik ini kan, hari raya Yamun Nahar kan, pada 10 Zulhijjah tu, 10, 11, 12, 13 itu diharamkan untuk kita berpuasa sebab ada nas yang jelas. Jangan pandai-pandai pula kita nak berpuasa. Kita pula tambah pula, kan, tambah, ya. Sama jugalah isu tentang kata bahawa korban, kan, korban. Jadi baru ni saya dengar jugalah isu tentang kata nak ganti korban. Korban ni adalah sembelih pada ketika hari raya pertama sampailah kepada hari raya keempat itu, hari raya yang keempat, juga hari tasyrik, hari yang ketiga, kan. Jadi kalau kata isunya, bila dia dah sembelih korban, niat sembelihan korban, maka sahlah korbannya, sembelih pada ketika itu, ya. So timbul isu pula baru ni, orang juga tanya tentang daging busuk ni, kan. Dagingnya itu bila daging yang busuk. So boleh tak boleh kita nak gantikan daging tu, maka hukumnya lah harus kita boleh gantikan daging, bukan ganti sembelih korban, ganti daging itu, sebab syaratnya mesti juga diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin itu mesti diberikan. So dalam hal ini, maka kita ambillah daging yang lain, belilah daging yang lain, gantikanlah daging yang lain, berikanlah kepada fakir miskin, walaupun setengah kilo sekalipun. Maka hukumnya itu adalah sah untuk kita nak melaksanakan ibadah korbannya itu. So dalam hal ini, inilah yang kita sebutkan bahawa perkara-perkara dalam ibadah-ibadah ini jangan ditambah-tambah, ya. Kalau ditambah bukan pada asasnya, maka fahwa rad, maka dianya lah tertolak, ya. Ini kerana Rasulullah SAW sahaja yang mempunyai hak untuk menentukan cara ibadah yang betul bagi seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi dalam hal ini kita berrole model lah kepada baginda Rasulullah SAW. Apa jua pun kena rujuklah dalam hadis-hadis yang sahih. Kalau tak ada, rujuklah dalam qiyas, dalam ijma' ulama, ya. Adapun adat kebiasaan dan muamalah pula, bukanlah Rasulullah SAW yang tentukan caranya, bahkan yang menentukan ialah manusia sendiri yang mencipta rasanya dan permuamalahannya. Macam kita nak Islamic banking lah, kita nak buat kereta, kita nak buat baju, nak buat jubah, nak buat kopiah, itu tidak ditentukan secara khusus oleh Islam, oleh baginda. So dalam hal ini, maka kita nak tambah, nak modify jubah, nak modify kita punya kopiah pun boleh. Boleh, tu tak jadi masalah, Namun peranan baginda SAW untuk membetulkannya, meluruskan mana-mana yang bengkok serta mencadangkan mana-mana yang baik, kemudian diakuinya pada setengah-setengah keadaan mana yang tersisih daripada unsur kerosakan dan kemudaratan. So dalam hal ini,
maka kita berpeganglah apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka kita peganglah kepada kaedah, maknanya al-asl fi asya al-ibahah, asal satu perkara telah diharuskan, illa ya'ti melainkan datang nas ala tahrimi, atas pengharamannya itu. So mana-mana yang telah ada nas yang jelas, maka itulah. Kalau tak ada, maka dalam bab bermuamalah kita bolehlah tambah apa juga pun bermuamalah. Tapi dalam bab ibadah yang telah ditentukannya, ada syarat-syarat sah batalnya, hajinya sebagainya, contohlah kan, maka kita kena ikutlah, jangan tambah-tambah yang lain. Baik, so itu yang disebutkan sebagai asal suatu perkara itu adalah diharuskan. InsyaAllah nanti kita akan masuk kepada prinsip yang kedua, halal dan haram adalah hak Allah semata-mata, insyaAllah. Saya rasa itu saja yang sempat untuk saya nak kongsikan pada malam ini. InsyaAllah kita akan jumpa pula pada bulan hadapan dalam kuliah kitab halal dan juga haram Islam. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak baik adalah kelemahan saya sendiri. Jika ada pandangan-pandangan yang lebih baik, maka ambillah pandangan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'bil wadina siratal mustaqim. Allahumma rizqna rizqan wasi'a wa rizqna rizqan halalan thayyiban wa 'ilman nafi'a wa 'amalan shalihan mutaqabbala wa tijaratan lan tabur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barak wa sallam walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.